Pengurusan ketibaan jemaah haji di Arab Saudi akan bermula apabila kapal terbang jemaah haji mendarat di lapangan kapal terbang Arab Saudi, iaitu di Madinah. Jemaah haji dibawa ke Dewan Tiba dan di sana jemaah haji akan disambut oleh para petugas haji dan imigresen Saudi untuk imbasan beg tangan dan sebagainya. Selepas urusan imbasan, para jemaah akan keluar dari bangunan terminal dan menaiki bas untuk menuju ke Madinah. Seterusnya, pada masa itu, para jemaah akan menyerahkan PMA, iaitu Pasport Malaysia Antarabangsa, dan ia akan diberikan kepada para petugas muassasah Adilak, dan bagasi juga akan dihantar pula ke Hotel Madinah. Para jemaah akan menginap di Hotel Madinah selama dari 5 hari sehingga ke 6 hari. Bagi jemaah yang mendarat di Mekah pula, jemaah haji perlu menyerahkan PMA kepada petugas United Agent dan dibawa ke hotel di Mekah dengan menaiki bas. Bagi pengurusan penginapan jemaah, tabung haji menyediakan penginapannya, iaitu terletak lebih kurang 500 meter dari Masjid Nabawi Madinah dan 1000 meter dari Masjidil Haram Mekah. Penginapan yang disediakan oleh tabung haji dalam satu bangunan adalah dalam 1000 sehingga ke 7000 para jemaah. Tabung haji juga akan menyediakan bilik yang berhawa dingin dan dapat memuatkan 4 hingga ke 8 para jemaah sebilik mengikut muatan kepada jemaah tersebut. Di Madinah terdapat 3 lokasi zon bangunan penginapan jemaah haji, manakala di Mekah pula terdapat 4 zon bangunan penginapan jemaah haji. Untuk pengurusan sajian jemaah, ia akan dilakukan oleh tabung haji dengan menyediakan makanan kepada semua para jemaah sepanjang masa para jemaah menunaikan ibadah haji mereka. Tabung haji tidak akan menyediakan makanan untuk sarapan. Ini juga bermaksud tabung haji hanya akan menyediakan sajian makanan tengah hari dan juga makan malam sahaja. Disebabkan ini, para jemaah boleh mendapatkan sarapan dengan membeli belah di kawasan Arab, di kawasan Mekah, Masjidil Haram, ada banyak kedai, boleh beli makanan sana. Jadi selalunya time sarapan ni lah ada masa untuk try makanan-makanan tradisional orang Arab. Selain itu, pihak tabung haji juga akan menyediakan cerek, teh dan gula di dalam bilik-bilik para jemaah masing-masing. Okey, seterusnya adalah pengurusan petugas haji.
bagi setiap maktab. Okey, untuk pengurusan petugas haji bagi setiap maktab ni, di mana setiap maktab akan dimuatkan sebanyak 3,000 jemaah haji. Dan mereka ini iaitu jemaah lah, akan diuruskan secara bersama oleh petugas tabung haji dan maktab muassasah yang berkenaan. Kemudian pengesahan warna untuk setiap maktab ni dilakukan. Hal ini kerana untuk membezakan para jemaah mengikut maktab-maktab masing-masing. Sebagai contoh, untuk mereka akan dilabel ataupun ditag, contohnya warna biru untuk maktab dan pengurusnya adalah seperti contoh seseorang ni, dan untuk warna hijau bagi maktab yang lain. Okey, di setiap perkhidmatan maktab mempunyai seorang pengurus, diikuti dengan 1 ataupun 2 orang penolong pengurus, 4 orang petugas, 2 orang pembimbing ibadah haji, 1 pegawai perubatan, 3 orang petugas perubatan dan pembantu petugas haji. Peranan mereka memainkan peranan penting bagi setiap maktab jika ada berlaku kemalangan ataupun jemaah sakit. Jadi contohnya, jika ada jemaah sakit, maka pegawai perubatan beserta dengan 3 orang petugas perubatan akan pergi membuat siasatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang nombor 5, pengurusan bimbingan ibadat. Antara perkhidmatan bimbingan ibadat tabung haji kepada jemaah sepanjang musim haji ialah pembimbing ibadat haji pihtas di setiap maktab dan pakar rujukan ibadat di pejabat tabung haji Mekah. Sesi ceramah PPM dan PPZ mengikut KT, dan semua jemaah haji perlu menghadiri program bimbingan pusat perkhidmatan maktab PPM dan pusat perkhidmatan zon PPZ. Yang seterusnya, ialah nombor 6, pengurusan perkhidmatan perubatan di Tanah Suci. Tabung haji menyediakan pusat rawatan, klinik maktab, klinik zon dan perkhidmatan ambulan bagi jemaah haji yang sakit. Tabung haji juga mempunyai 3 hospital bagi membantu jemaah Al-Mubarak di Mekah, yang kedua klinik kecemasan tabung haji Al-Janadriyah Mekah, dan pusat rawatan tabung haji Madinah Roha Al-Madinah di Madinah. Seterusnya ialah nombor 7, pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci. Tabung haji juga menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan. Selain daripada itu, perkhidmatan pembayaran dam dan korban secara tunai atau debit akaun di kaunter kewangan juga boleh dilakukan. Okey, seterusnya adalah pengurusan perkhidmatan pihak ketiga.
Okey, untuk antara perkhidmatan pihak ketiga yang diberi kepada jemaah sepanjang musim haji adalah mereka menyediakan dobi bagi jemaah yang ingin basuh baju, kemudian komunikasi Pos Malaysia Nationwide jika ada barang yang ingin dihantar. Kemudian mereka ada memberi penyewaan kenderaan bagi ziarah, di mana jika ada seseorang jemaah ingin menziarah ke sesuatu tempat, maka mereka boleh menyewa kenderaan. Kafeteria amatlah penting juga. Jadi mereka menyediakan kafeteria jika ada makanan tambahan yang ingin mereka dapati. Serta city check-in dan pelbagai lagi perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga kepada jemaah sepanjang musim haji. Okey, bagi pos penghantaran pula, bagasi akan dicas pos setiap 1 kilogram adalah sebanyak RM16 untuk RM16 untuk Semenanjung, manakala Sabah Sarawak pula sebanyak RM21. Selain itu, bagi air zam-zam pula, cas pos RM90 untuk 5 liter sahaja akan dihantar ke Semenanjung, manakala penghantaran air zam-zam untuk ke Sabah Sarawak dicas sebanyak RM120. Yang terakhir sekali adalah pengurusan keberangkatan pulang, di mana jemaah dilarang membawa barang larangan seperti barangan mudah terbakar. Sebagai contohnya adalah mancis, senjata api dan sebagainya yang boleh memudaratkan para jemaah. Hal ini kerana ingin menjaga keselamatan para jemaah haji semasa keberangkatan pulang dan memudahkan proses keberangkatan mereka. Okey. Kemudian jemaah dibawa ke lapangan terbang untuk pulang ke tanah air. Pemeriksaan imigresen dan custom dilakukan setiap para jemaah haji yang ingin pulang ke tanah air. Dan terakhir sekali adalah setiap jemaah akan menerima 5 liter air zam-zam di lapangan terbang tanah air semasa ketibaan balik mereka tu dari tanah suci. Kemudian para jemaah haji boleh beransur pulang ke rumah ataupun ke kediaman masing-masing yang mereka sayangi.